Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah kita sambung majlis ta'lim. Kita sampai pada muka surat 185. Cik-cik, 185. Tajuk dia atas ke bawah? Yang bawah. Bawah. Apakah disyarat kelabu dah pakcik nak baca 3 jam nya bawa kereta pening kepala pakcik. Apakah disyaratkan harus bersambung antara dua salat yang digabungkan? Ini dalam masalah apa? Semayang. Ini dalam masalah semayang jamak. Jamak saja ikhwan ada berapa keadaan? Jamak saja tanpa qasar. Jamak saja ada berapa keadaan? Ni periksa ni. Minggu depan cuti sekolah lagi. Jamak saja ada berapa keadaan? Pakcik? Jamak saja dalam berapa keadaan? Yang tu safar, bukan safar, bukan qasar. Jamak saja. Pasal pakcik ketua darjah yang telah dilantik. Saya tanya pakcik. Jamak saja ada berapa keadaan? Pertama, kerana turun hujan. Betul? Turun hujan, satu. Yang kedua, kerana ada keperluan. Yang ketiga, kerana orang sakit. Cuma yang ketiga ni, jamak kerana ada kerana orang sakit ni, Imam Syafi'i dia macam tak setuju. Imam Syafi'i dia macam tidak bersetuju. Tapi berdasarkan dalil dia wujud. Berdasarkan dalil dia wujud. Di antara hadis yang paling sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kan? Abdullah bin Abbas menceritakan Nabi SAW duduk di Madinah, maka Nabi jamak di antara solat Zuhur dan Asar tanpa hujan, tanpa ada ketakutan. Rawi bertanya kepada Abdullah bin Abbas, Abu Quraib ataupun Abu Sa'id, dia bertanya, dia kata, siapa Nabi buat macam tu? Abdullah bin Abbas jawab, supaya Nabi tidak mau memberatkan umat dia. Itulah hadis yang hadis tu dia bersifat lebar, panjang hadis. Hadis tu maksud dia, hadis tu punya keluasan tu luas. Nabi tidak mau umat menjadi sukar. Bila ada sesuatu keperluan yang memerlukan sembahyang jamak tanpa qasar, maka ambillah. Seperti kata Umar dalam bab qasar, Allah bagi pada kamu hadiah, kamu terimalah. Baik, malam ni apakah disyaratkan harus sambung antara dua salat yang digabungkan? Satu, tengok. Jika dia mengerjakan kedua salat tersebut pada waktu yang kedua, yakni jamak takhir, maka tidak disyaratkan harus menyambung antara dua salat yang dijamak tersebut. Dia boleh memisahkan
di antara keduanya. Misalnya, dia solat zuhur pada awal waktu asar, kemudian dia mengakhirkan solat asar sejenak dan mengerjakannya sebelum waktu keluar. Ini adalah mazhab jumhur, berbeza dengan beberapa ulama mazhab Ahmad bin Hanbal. Ini bab, ikhwan. Bab ni kita baca malam ni, kalau bahasa lama, tape recorder. Biasa tengok tape recorder. Tape tu boleh record, tu nama dia recorder. Pakcik biasa tengok pakcik video jenis kotak, pusing balik. Kita tak akan sangka 20 tahun silam, 15 tahun silam kita akan belajar bab ni setelah 20 tahun. Betul tak long? Dia kata kat kita kita sakit kan, kita sembahyang jamak. Bila kita sembahyang jamak, kita sembahyang zuhur, kita nak buat jamak, contoh dia bagi buat jamak takhir. Kita nak sembahyang zuhur dalam waktu asar. Apabila masuk waktu asar, dia kata kita sembahyang zuhur 4 nah. Maka asar tu tak semesti kita buat lepas terakhir pada zuhur, kerana kita menjamakkan zuhur dengan asar. Maka asar tu ada waktu dia, kita percepatkan waktu zuhur. Kenapa kaedah tu diperkenalkan? Kerana itulah kemudahan yang nak diambil oleh orang sakit. Bagi salam terus dia kena buat 4 dengan sakit, dengan penat, dengan tak larat. Habis kalau boleh buat lagu tu, biarlah dia buat lohok dalam lohok, asar dalam asar. Kalau dia buat lohok dalam lohok, asar dalam asar, itulah membebankan. Mungkin dalam waktu zuhur, masuk zuhur, dia perlu rehat, maka dia boleh membawa sembahyang zuhur ke dalam asar. Maka bila masuk waktu asar, dia boleh heret waktu asar tu bagi jauh sikit. Tak mesti dia buat, dia kapit terus buat, tak mesti lagu tu. Ini kata dia pandangan jumhur. Cuma dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, beberapa ulama ada tidak bersetuju. 2. Jika dia mengerjakan kedua solat tersebut pada waktu yang pertama, jamak takdim, kalau dia nak buat jamak takdim, maka jumhur ulama berpendapat bahawa dia harus mengerjakannya secara bersambung tanpa dipisahkan. Jumhur ulama kata kalau dia buat jamak takdim, eloklah dia buat lepas buat lohok 4, buat asar tu 4. Itu pandangan jumhur. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyelisih pendapat mereka dengan menyatakan bahawa hal itu tidak disyaratkan juga. Ini juga satu riwayat daripada mazhab Ahmad dan satu pendapat daripada kalangan Syafi'iyah. Pendapat inilah yang mendekati kebenaran. Sama juga macam mana jamak takdim, begitu juga jamak takhir. Dia sembahyang zuhur 4, dia nak buat asar, maka tak mesti dia buat asar cepat-cepat. Sebab tengok, Syekhul Islam berkata sama sekali tidak disyaratkan menyambung secara berturut-turut di antara dua salat yang dijamak, baik dikerjakan pada waktu yang pertama jamak takdim maupun pada waktu yang kedua jamak takhir. Kenapa? Kerana tidak ada batasan untuk hal itu dalam syariat. Jika itu harus dilakukan, maka akan menggugurkan tujuan dari keringanan tersebut. Tujuan agama bagi orang ada keperluan, orang sakit ni semua ni sembahyang macam ni sebab nak bagi keringanan. Kalau kita letak syarat, anda tengok, kalau dia sembahyang zuhur dalam waktu zuhur 4, dia sembahyang asar dalam waktu asar 4, tiba-tiba dia buat jamak, dia kena buat zuhur 4 dan asar 4 dengan dia sakit, maka maksud agama bagi keringanan tu macam hilang. Sebab tujuan solat tu nak bagi dia rehat banyak, orang sakit. Maka bila dia buat jamak takdim atau jamak takhir, dia sembahyang waktu yang pertama, maka waktu yang kedua dia tidak mesti mualat. Kitab lama dia kata mualat, mesti buat bisik in bahasa. Mualat ni berurutan, dia tak mesti berurutan. Ini untuk sembahyang jamak, bukan sembahyang qasar, untuk sembahyang jamak. Kerana kata dia sunnah datang untuk membawa keringanan yang lebih luas daripada itu. Sunnah datang nak mengangkat beban. Jangan tengok sibuk-sibuk, kita sembahyang 4,
Sibuk lagi kita sembahyang lagi. Tiba-tiba kita belajar sunnah. Oh, boleh jamak rupanya. Sunnah mesti sifat sunnah ni, sifat agama ni, ma ja'alallahu fid din min haraj. Sifat dia mengangkat haraj. Apa dia haraj? Kesulitan, kesusahan, kalang kabut. Agama angkat. Pasal tu dia tak boleh, kalau kembali pada sunnah, keadaan pertama tak kembali pada sunnah, relax. Kembali pada sunnah jadi sesak, tak boleh. Dia kena lebih relax. Ma ja'alallahu fid din min haraj. Nabi SAW pernah menjamak di awal waktu sebagaimana beliau menjamak di Arafah. Kadang-kadang beliau menjamak pada waktu yang kedua seperti beliau menjamak di Muzdalifah. Dan di sebahagian perjalanannya terkadang beliau menjamak di antara dua solat di tengah-tengah kedua waktu. Kadang-kadang keduanya dikerjakan pada akhir waktu pertama dan kadang pada awal waktu kedua. Terkadang beliau melakukan begini dan begitu. Sama juga macam kita sembahyang jamak kasar no. Bukan mesti kita nak buat jamak takdim masuk waktu terus sembahyang. Dah. Kita boleh ambil awal waktu, kita boleh ambil tengah waktu tu hujung sikit. Sebab solat itu dalam safar itu dibuat sebegitu rupa oleh Allah kepada kita untuk memudahkan hajat kita atas dunia. Tiba-tiba kalau kita letak syarat, kalau kita buat jamak takhir, masuk jamak takdim, masuk waktu zuhur, terus kena zuhur, terus kena asar. Jadi maksud perjalanan itu dengan sembahyang itu dia macam tak. Boleh nampak pakcik? Nah, saya orang lain tak nampak, tak apa, pakcik tak nampak, saya lega banyak lah. Yang penting pakcik pasal ketua darjah. Semua ni boleh, kata dia. Ikhwan, ada satu benda ikhwan dalam kita belajar agama ni, nak bagi nafas kita ni selari dengan nafas agama. Selari. Kita nak tarik nafas ni, nak bagi selari dengan agama. Ni satu bab yang kita belajar kadang-kadang seumur hidup belum dapat. Macam mana maksud saya ikhwan? Dalil yang masuk ni kita nak bagi dia jadi daging darah kita. Dan pandangan-pandangan yang tak ada dalil ni kita nak jadikan dia hanya sebagai, kalau dalam makan ubat orang panggil apa, suplemen. Macam mana nak terjemah Melayu pakcik? Selama ni pandangan-pandangan yang ada kita angkat dia selari dengan nafas kita. Kalau kita tolak pandangan tu, kita rasa kita macam tolak agama. Kita nak ubah cara dia. Apa dia? Kita nak bagi nafas kita ni selari dengan agama. Selari dengan nas, selari dengan Quran, selari dengan sunnah Nabi. Sunnah Nabawiyah yang mutahharah. Kita nak bagi sunnah tu, dia masuk. Kita bernafas macam tu. Quran kata kepada kita, la tajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima, dalam An-Nisa. Supaya tak ada dalam diri kita ni haraj, rasa sempit, rasa susah, mimma qadaita, apa yang Tuhan telah qada kepada kita, apa yang Tuhan dah bagi pada kita, Tuhan dah tentu pada kita ni, jantung kita, perasaan kita tak rasa, tak boleh menafas. Bila kita baca benda ni ada dalam agama, kita nak tarik nafas kita dalam-dalam biar dia selari dengan agama. Pandangan-pandangan orang ni kita nak letak dia sebagai suplemen. Kalau doktor, kalau kata suplemen, dia bukan makanan utama, betul ya Bali? Yang utama tu adalah ubat. Yang utama adalah Al-Quran dan sunnah Nabi yang kita faham mengikut kefahaman para sahabah dan para salafus salih. Pandangan-pandangan orang itu kita nak jadikan dia sebagai benda kedua, benda ketiga. Yang ni ikhwan, kita baca-baca lagu ni, dia kata semua itu boleh. Kita nak sembahyang jamak dalam hal tadi ni, semua boleh. Benda tu boleh. Cuma kita baru dengar. Satu, kita tak pernah dengar jamak kerana hujan, satu pelik dah. Jamak kerana sakit, jamak kerana ada keperluan. Nanti ada para ulama memasukkan jamak kerana apa? Kerana keadaan terlampau gelap. Tak kejauh. Bukan tengok ustaz gelap boleh buat jamak, tidak. Keadaan itu gelap.
Kalau tengok ustaz gelak dah boleh jamak dah tadi. Tetapi sebagai ulama menolak. Sebagai ulama dia menolak sebab itu tak disebut di dalam hadis. Tapi kita baru tahu kewujudan keperluan ni boleh kita sembahyang jamak. Macam menteri-menteri kita masuk parlimen bukan hari-hari. Kan? Kadang-kadang satu waktu ke satu waktu tu dia makan. Dia boleh sembahyang jamak. Kalau rumah dia dengan parlimen itu tidak menepati apa? Jarak dia. Kalau menepati jarak, jamak kasar lah. Tapi kalau tak menepati, boleh sembahyang jamak. Sekali-sekala kan dia sembahyang jamak. Kita nak bagi macam tu supaya kita boleh beramal macam tu, bukan senang. Bukan senang macam sebagian orang tua-tua masuk RNR, kata pakcik kita buat jamak takhir ni, dia duduk dalam kereta tu, dia duduk istighfar banyak, dia rasa macam dia tak semayang kalau buat jamak takhir. Dia duduk ingat kalau lah kereta ni aksiden mati ni kira hukum tak semayang. Antum bayang, dia boleh ingat macam tu. Kalau dia kata kita sembahyang siap-siap buat 4, nak jamak apa, dia kata kasar-kasar apa bagus dalam ni, kerajaan buat kat kita semua cantik elok dah, alhamdulillah. Kerajaan kita prihatin, dulu makan ubi kayu, lah kita makan kayu saja, ubi dah tak makan, alhamdulillah. Semua duk ada, RNR ada, apa nak pergi buat 2, buat 4. Kalau dia tak buat 4 tu, dia naik kereta, dia rasa dia tak semayang. Macam mana nak buang tu black poison tu, darah racun tu, nak buang tu, nak bagi dia ingat, kata pakcik ni boleh buat, hak ni boleh buat ni, dia kata semua tu boleh buat. Kerana asal masalah itu, kerana asal masalah ni, waktu salat pada saat diperlukan bergabung menjadi satu. Kerana sebab sembahyang jamak ni kita nak satukan solat yang berpisah waktu ni kerana keperluan kita dan mendapat kelulusan daripada syarak. Sedangkan mendahulukan, mengakhirkan atau menengahkan adalah kerana maslahat kita. Kita nak buat terus awal waktu ke, bagi tengah sikit ke, bagi ujung, atau maslahat orang sakit lah. Orang ada keperluan. Sibuk sangat kenduri kenara ke apa ke, meeting semua. Atas kita lah. Tapi kita kena solat mengikut panduan syarak. Nanti anda akan tengok dalam bab yang kita akan masuk. Kalau ustaz tak buat perangai, kita akan masuk bab ni. Kalau tak buat perangai, lagi dahsyat ikhwan. Apa dia? Semayang dalam keadaan takut, salatul khauf ni boleh buat di kalangan para ulama, kata boleh buat 1 rakaat aja. Macam semayang witir dalam syiddah, dalam semayang salatul khauf. Dan kita akan jumpa 6 hadis daripada Nabi. Sebahagian para ulama kata ada 16 hadis cerita macam mana semayang dalam khauf ni. Tapi dikemukakan kepada kita 6 hadis yang sahih daripada Nabi bagaimana nak buat semayang syid dalam keadaan salatul khauf. Pasal itu ikhwan, betul lah, Rabbi syrahli sadri, Tuhan lapangkanlah dada aku. Kalau Tuhan tak lapang dada kita, tengok lagi. Baik, habis tajuk tu. Tajuk tu boleh faham nah? Orang semain jamak kerana sakit, kerana uzuk, kerana hujan, kerana apa, tak mesti dia buat secara mualat. Dia boleh enjak sikit, bayang, boleh. Baik, jamak menjamak dengan 1 azan dan 2 iqamah. Ini juga berlaku dalam sembahyang kasar kan? 1 azan, 2 iqamah. Sunnah dalam menjamak 2 salat adalah mencukupkan dengan 1 azan, sedangkan iqamah untuk masing-masing salat. Dalam hadis Jabir disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabung salat di Arafah dengan 1 azan dan 2 iqamah. Kemudian beliau datang ke Muzdalifah untuk salat maghrib dan Isya di sana dengan 1 azan dan 2 iqamah. Beliau tidak mengerjakan salat sunat di antara keduanya. Kemudian beliau tidur hingga terbit hingga terbit fajar. Hadis ini panjang, kita akan jumpa dalam bab haji, hadis Bukhari, hadis Muslim.
Nabi bila jamak sembahyang dia akan buat satu azan, dua iqamah. Kalau kita sembahyang seorang, ikhwan, kita pergi tempat yang belum dikumandangkan azan. Kecuali tempat tu dah dikumandangkan azan. Kita main masjid lambat, kita nak sembahyang, tadi orang dah azan, kita tak payah azan. Pasal tempat tu dah azan. Macam kita pergi tempat surau kosong, kita ada 3 orang, azan dulu. Kita sembahyang dalam hotel, nak turun hotel susah, azan dalam hotel. Jangan terus kita qamat, azan. 3 orang yang sembahyang masing-masing fardu, ada 3 orang duduk satu tempat, depa sembahyang masing-masing, hang buat maghrib asing, aku buat maghrib asing, aku buat maghrib asing, sudah dia masuk dalam perangkap syaitan. Ataupun 3 orang, depa sembahyang berjemaah sekali tapi depa tidak azan, mereka telah masuk di dalam yang Nabi sebut apa serigala akan tangkap kambing dalam keadaan bersendirian. Maka dia azan, kelebihan azan ni banyak. Setan lari sampai terkentut-kentut, Nabi sebut. Jadi, dan ada fadilat jawab azan dan doa selepas daripada azan. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa kata dia, lalu kami, daripada hadis panjang dia ambil singkatan dia dalam hadis Bukhari dan Muslim, lalu kami mendatangi ke Muzdalifah pada waktu azan Isyak atau sekitar waktu tersebut. Kemudian Nabi memerintahkan seseorang untuk mengumandangkan azan lalu iqamah kemudian salat maghrib. Setelah itu beliau salat 2 rakaat, kemudian beliau meminta makan malam, lalu beliau makan malam. Kemudian beliau memerintah seseorang untuk azan lalu iqamah, kemudian beliau salat Isyak 2 rakaat. Daripada hadis ni para ulama nak ambil dalil semua sembahyang Nabi jenis jamak ni, 1 azan, 2 iqamah. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya qaul qadim, dan ini satu riwayat daripada Ahmad dan Ibnu Hazm. Sementara Asy-Syafi'i dalam pendapat qaul jadid, Ats-Tsauri dan Ahmad dalam satu riwayat berpendapat bahawa 2 salat dijamak dengan 2 iqamah sahaja. Mereka berpegang dengan hadis Usamah bahawa ketika Rasulullah SAW mendatangi Muzdalifah, beliau turun dari kenderaan lalu berwuduk dengan sempurna, kemudian iqamah dikumandangkan, lalu beliau salat maghrib. Kemudian setiap orang menambat untanya di persinggahan, kemudian iqamah Isyak dikumandangkan, lalu beliau mengerjakan salat Isyak dan beliau tidak mengerjakan satu pun salat sunat di antara keduanya. Hadis ini juga ada Al-Imam Al-Bukhari. Juga ada ulama berpandangan boleh sembahyang jamak tanpa azan, iqamah saja. Tetapi kebanyakan hadis menyebut azan dengan 2 iqamah. Imam Syafi'i dalam qaul yang qadim dia kata 2 azan, 2 iqamah 1 azan. Dalam qaul yang jadid dia kata tak azan pun tak apa, qamat saya boleh. Kita tengok satu orang imam besar boleh ada 2 pandangan. Agak-agak kita lah, apakah yang mendorong dan menyebabkan satu orang imam besar boleh ada 2 pandangan? Gagak pakcik lah. Gagak je lah, tak mesti tepat. Masing-masing ada nas. Soalan? Ya? Sebab dalil, sebab perjumpaan dalil tak sama kan. Kita dalam hidup kita kadang-kadang kita berpegang dengan satu benda sebelum kita jumpa benda lain, benda tu jadi dan tak ada hal pun. Sekali lagi dalam bab khauf ni saya nak sebut satu pandangan yang disebut oleh Abu Yusuf dan Al-Muzani mencanggahi ijma' dan mereka tidak disesatkan. Kita kalau bercanggah sikit pakcik, al-al ni macam-macam orang bagi kat kita, macam-macam orang kata. Pasal dulu tak jumpa, sekarang jumpa. Mungkin masa dia duduk di Baghdad dia hanya jumpa dalil-dalil Abu Hanifah kan. Dia keluar daripada Baghdad, dia masuk ke Madinah, dia masuk ke Mesir, dia jumpa pula dalil-dalil Imam Malik, dia jumpa pula hadis-hadis lain yang dia tak jumpa di Baghdad. Maka baru dia tahulah hadis ni ada rupanya, tak sampai pada Abu Hanifah. Dan dia tak guna kaedah, mana mungkin Abu Hanifah tak tahu. Dia tak guna kaedah tu. Dia guna ilmu macam tu. Kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak sampai. Pasal tu
Daripada 7 sebab perselisihan para ulama, salah satunya ialah kerana apa? Kerana dalil tak sampai. Di kalangan sahabat yang duduk zaman Nabi pun ada tak dengar hadis. Yang sibuk bertanya pada sahabat lain. Yang Umar, kita bacakan hadis Muslim, Umar dengan Abu Hurairah pun dalam satu kebun aja. Umar tak dengar, Abu Hurairah dengar. Umar tolak dada Abu Hurairah. Kan cakap apa ni? Bawa Abu Hurairah dengan muka sebek dia kena tolak tu, pergi jumpa Nabi. Nabi mengesahkan. Tengok, ada pandangan qadim, ada pandangan yang jadi. Dan masa dulu tak ada hal. Tak ada hal. Yang jadi hal hari ini. Zaman ini, milenium ini. Bila ada penuntut ilmu yang dia tidak isyrah li sadri, lapang dada dia dengan ilmu, dan dia merasakan kebenaran hanya di pihak dia, dan dia pun tak tahu yang mana maksud bertentangan dengan dalil, yang mana bertentangan dengan pandangan. Ini kita kata min wihjatun nazar. Daripada wihjatun nazar ni, pandangan lain, kita melihat daripada persepsi lain. Ikhtilaf mula berlaku, dan itu tidak ada hal. Kita tengok lagi. Dan yang benar adalah pendapat yang pertama. Dia kata, ada ulama kata kita sembahyang 1 azan 2 qamat, dan boleh tak payah azan, qamat saja. Dia kata yang benar bukan dia kata bila yang benar bermakna ada yang salah, tak, lebih mendapati dalil. Itu maksud dia. Adalah pendapat yang pertama, hadis Jabir. Kerana hadis Jabir mencangkup tambahan azan, ini adalah tambahan yang tidak dinafikan, maka harus diterima. Mungkin dalam Imam Syafi'i, dalam di antara benda yang dia berdalil, dia kata kebanyakan hadis tidak menyebut azan. Itu mungkin tambahan daripada Jabir. Kata tuan kita, tak, kebanyakan daripada solat Nabi suka azan. Tapi at least kita tahu. Kalau ada orang dia sembahyang, dia tak azan, dia turun qamat, kita kata dia berpegang dengan satu pandangan. Tetapi pandangan yang lebih kuat azan, sebab hadis-hadis banyak cerita tentang azan. Tempat tu dah azan, kita tak payah azan. Ni tempat belum azan, yang kita maksud ni belum azan, kita azan. Kita azan, rumah terbakar, kena histeria, masa tu kita pulun azan, kan? Tak apalah kan, daripada duk pergi buat makyong tu, azan lah. Baik, tertib antara 2 solat yang dijamakkan, macam mana dia punya prosedur tertib dia? Disyaratkan dilakukan secara tertib. Ni kata mualat. Di antara 2 solat yang dijamak, kerana syariat menyebut waktu solat secara tertib. Bila kita nak jamak solat, tak kiralah solat tu jamak saja ke ataupun jamak kasar, bila kita nak jamak solat, dia kata memang disyaratkan mualat. Mualat di situ maksudnya tertib ikut susunan waktu. Sebab apa? Sebab waktu solat Tuhan susun secara tertib. Oleh kerana itu, setiap solat wajib diletakkan pada tempat yang telah ditentukan oleh syariat secara berurutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Akan tetapi jika seseorang lupa atau jahil, tidak tahu, atau dia datang pada kaum yang sedang mengerjakan solat isyak, sedangkan dia telah meniatkan jamak takhir, maka dia mengerjakan solat isyak bersama mereka, kemudian mengerjakan solat maghrib setelahnya. Apakah solatnya sah? Sampai macam tu dibahas. Kita masuk. Sebab Allah susun waktu kan, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Hamba Allah ni dia main masjid, orang sembahyang isyak. Orang sembahyang isyak. Tak. Orang sembahyang apa, dia bagi contoh? Orang sembahyang isyak ah. Dia pun buat isyak, sedangkan dia buat jamak takhir. Maghrib dia tak buat lagi, dia terus ikut isyak. Bagi salam isyak semua, dia baru buat maghrib. Bermakna dia punya susunan waktu zuhur, asar, isyak, maghrib. Kata penulis kitab kita ni, sah tak sembahyang dia lagu tu? Ini pandangan penulis. Di sana ada banyak lagi pandangan para ulama. Tengok, para ahli fiqih menyatakan tidak sah. Solat isyak tidak sah. Dia harus mengerjakan solat isyak lagi setelah mengerjakan solat maghrib. Kerana tu kalau kita buat jamak, elok kita ikut dia punya
sesunat dia. Buat maghrib dulu, lepas kalau jamak tu jamak takdim, zuhur dulu baru asar. Jamak takdim, buat maghrib dulu baru isyak. Jamak takhir pun sama, zuhur dulu baru asar. Jamak takhir, maghrib dulu baru, ikut dia punya susunan. Yang paling senang jamak takyah. Satu pun tak payah buat. Senang aja, kan? Dia pada kautim dengan kawan nak jaga syurga tu, dia ada kautim. Tuhan Maha Pengampun, dia kata selamat orang macam ni, selamat. Ala kulli hal ya ikhwan, sallu kama raaitumuni usalli. Itu lebih jelas, itu lebih jelas maka kita salat. Walaupun ada para ulama fiqh berpandangan kedudukan salat tak boleh dikira untuk orang jamak, sebab tu nama dia takhir, nama dia takdim. Kalau kita nak kira urutan, nak kena zuhur dalam waktu zuhur, asar dalam waktu asar. Sebahagian fuqaha menjawab demikian. Jadi kalau kita kata dia kena semayang, dia berjamaah takhir, dia semayang isyak dulu baru maghrib, kita kata tak sah. Maka kalau kita kata tak sah, dia kata, maka hilanglah makna maksud nak memudahkan dia tu, hilanglah. Mereka jawab, tetapi mengikut urutan itu lebih masuk dengan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa. Allah menyatakan tentang inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kita susun mengikut dia punya waktu. Itu lagi lebih selesa, lebih cantik. Baik, ada soalan tak dalam bab ni ikhwan? Kita habis dah bab sembahyang jamak dan qasar, kita nak masuk sembahyang salat khauf. Sembahyang salat khauf. Muka surat berapa cik? 187. Riwayat Ibnu Mas'ud dia apa cik? Kemudian kita mau buat isyak. Isyak kita tidak tak buat. Kita isyak kita tak sembahyang solat awal. Solat sunat. Apa hubungan yang nak dengan maghrib? Sunat lah. Tapi dalam Inilah Pakcik tengok muka surat berapa? Kita baru habis muka surat 178. Di bawah tajuk apakah musafir mengerjakan salat-salat nafilah sunnah ketika safar. Ada beberapa pandangan kita jumpa kat situ, lebih kurang 5 pandangan para ulama. Orang yang bermusafir, orang yang dalam safar ni dia buat ada sembahyang sunat rawatib. Sembahyang sunat ada dua, kan, satu nafilah, satu rawatib. Nafilah ni apa dia? Nafilah ni sembahyang sunat yang tak ada kena mengena dengan waktu. Rawatib mengiringi waktu. Qabliyah ba'diyah kita panggil rawatib. Rawatib pula pecah dua, muakkad dan ghairu muakkad. Ba'diyah qabliyah ni nama dia rawatib. Kemudian antara ba'diyah qabliyah ni ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad, ada yang dituntut, ada yang atas kita. Seperti dituntut apa dia? 2 rakaat sebelum solat subuh, itu nama dia rawatib muakkad. 2 rakaat qabla zuhur, ba'da zuhur, itu rawatib muakkad, 2 ataupun 4. 2 rakaat lepas isyak, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak, ini muakkad. 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, ini semua ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Lagi satu sunat nafilah. Nafilah ni dia macam tahajud, duha, witir, dia nafilah. Maka para ulama selisih, kalau satu orang itu dia sembahyang, dia dalam safar, ada tak ada untuk dia sunat rawatib? Pandangan yang pertama, dilarang secara total, tak usah buat, sebab tidak ada riwayat yang kuat, dia kata. Pandangan yang kedua, ini pandangan jumhur, boleh. Boleh. Di antara yang memboleh itu dia pakai hadis tadi yang pakcik baca tu. Di antara hadis itu, kata Nabi sembahyang maghrib, azan,
Qamat, Nabi sembahyang maghrib 3 rakaat. Lepas tu Nabi buat 2. Lepas tu rehat. Lepas tu tunggu bang isyak. Lepas tu qamat. Lepas tu sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak Nabi tak buat apa dah. Maka yang Nabi buat 2 rakaat maghrib tu apa dah? Diperbincangkan oleh para ulama. Maka pasal tu kita bila orang tu sembahyang sunat ketika dia safar, dia bukan satu benda besar dekat kita. Cuma kita kata dalil lebih banyak adalah meninggalkan. Itu lebih jelas. Pasal tu Imam Syafi'i bila sampai hadis ni, sampai bab hadis Jabir ni, dia hanya ambil hadis ni untuk berdalil dengan 2 azan. Satu azan, dua iqamah. Dia tidak ambil dalil untuk berdalil dengan 2 rakaat itu. Boleh Pak Cik? Alhamdulillah. Ada soalan lain? Mana mopi yang Ikam? Ya, sahabat. Kalau kita jamak waktu maghrib kan, boleh lepas jamak maghrib isyak, lepas tu boleh buat witir sekalian lah waktu maghrib. Sahabat kata kita sembahyang jamak takdim kot. Mak takdim. Kita buat maghrib 3, buat isyak 2. Maknanya kita dah sembahyang isyak. Lepas isyak tu kita dah sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Lepas tu kita boleh dah buat sembahyang witir. Betul soalan dia. Boleh sembahyang witir. Kalau sahabat tengok dari segi fiqh boleh, tapi dari segi sunnah kurang menepati. Witir ni dia kena masuk. Seperti contoh yang sama, kita sembahyang maghrib jamak takdim 3. Habis kita sembahyang maghrib 3, kita buat isyak 2. Betul? Betul. Jamak takdim. Betul. Ini jamak takdim ni. Maghrib buat 3, lepas tu buat isyak 2. Jamak takdim. Betul? Dia tak mau jawab. Jamak takdim. Maghrib buat 3, lepas tu buat isyak 2 dalam waktu maghrib. Jamak takdim. Pak Long? Jamak takdim kan? Dalam waktu maghrib. Sembahyang maghrib 3, lepas tu sembahyang isyak 2. Jamak takdim. Ni jamak takhir ke takdim? Hak saya sebut ni jamak takdim kan? Okey. Kita sembahyang maghrib 3. Ini waktu maghrib ni. Lepas tu kita buat isyak 2. Jamak takdim. Baik. Lepas sembahyang isyak, katalah ini Ramadan Mubarak. Habis isyak, boleh tak kita buat tarawih? Kita dah sembahyang isyak dah. Kita safar kan? Kita dah sembahyang isyak dah. Ini bulan puasa. Di masjid baru duk makan buah kurma. Kita usalli sunatan tarawih. Fadlan minallahi wa, terkejut kau makan kurma tu. Mana pula duk mai? Yang 16 ni pun tak lepas lagi, mai pula. Boleh tak? Para ulama kata tetap kita tunggu tarawih ni dalam waktu isyak. Tunggu dia dalam waktu dia. Kerana baru dia masuk dengan salatul lail. Demikian waktu witir. Pasal itu Nabi SAW ketika baginda buat sembahyang jamak, tidak meriwayatkan baginda terus buat witir. Witir baginda buat macam waktu biasa. Itu lebih menepati as-sunnah. Boleh nak? Wallahu a'lam. Ada soalan lain bab ni? Boleh masuk nah solat khauf. Baik, kita masuk bab yang baru tentang solat khauf. Baik ikhwan, kita sembahyang jamak. Kita sembahyang qasar. Kita nak sembahyang, kita safar. Kita nak sembahyang apa Pak Cik? Kita nak sembahyang jamak. Kita nak buat jamak qasar lah. Kita orang safar lah. Kita boleh buat safar, kita boleh sembahyang qasar saja, kita boleh sembahyang jamak qasar. Perjalanan yang kita nak pakai itu agak-agak dalam 45 km. Lepas tak kita sembahyang qasar? Berpandukan apa yang kita dah belajar. Lepas tak ikhwan? Macam mana?
Kita nak keluar rumah, kita tahu tempat kita nak pergi tu taklah 45 lah, taklah sampai 100 kilo, kan? Lepas dah kita buat salat qasar 2 rakaat. Dia kalau orang kata pada kita kena tunggu sampai kita kena tunggu sampai 100 kilo. Kita kata apa? Kita kata betul lah. Itu satu pandangan. Satu pandangan. Tapi tak sampai 100 kilo pun satu pandangan juga. Bahkan kena tunggu sampai 3 hari perjalanan pun satu pandangan juga. Kalau orang kata pada kita, pening. Semua satu pandangan, nak ikut yang mana ni? Pening. Ambil minyak cak kapak kan, makcik tu buh minyak cak kapak sampai pramugari main cegok. Dia buh sampai belakang. Hati kapal terbang, dia buh minyak cak kapak. Dia lurut satu kepala. Hilang perfume pramugari, keluar minyak cak kapak. Atau pening nak ikut yang mana? Saya nak ikut 100 kilo. Kita kata silakan. Mazhab Abu Hanifah 3 hari 3 malam. Perjalanan tu kita tahu 3 hari 3 malam baru buat. Kalau kita tahu takkan nak pergi Johor, tak usah buat lagi, tak susah mana pun. Satu pandangan kata kurang daripada tu. Kalau ada orang kata beritahu saya pening nak ikut yang mana, kita mengajak manusia berfikir. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita salat safar ini untuk memudahkan perjalanan kita? Untuk memudahkan perjalanan kita. Jadi balik kepada maksud apa yang Tuhan beri pada kita. Agama ni ma ja'alallahu fid din min haraj. Tak ada susah. Hadis tentang 3 malam yang Abu Hanifah pegang, ada hadis, tapi kaitan dia dengan apa? Dengan mahram. Kaitan dia dengan mahram. Yang kaitan dengan mahram ni siapa dia? Wanita. Abdullah bin Abbas kata kami berjalan sampai 4 barit, kan? 48 batu baru Nabi sembahyang. Itu apanya Abdullah bin Abbas nampak. Yang Anas nampak, yang Abi Sa'id Al-Khudri cerita lain pula. Dan mereka ini adalah sahabat, dan mereka ini adil dalam meriwayatkan hadis. Pasal itu kita kata kembali kepada apa yang agama bagi pada kita, apa Quran kata, apa sunnah kata, dan apa sifat syariat itu, maqasid syariah itu apa, maksud satu-satu syariat diberikan kepada kita itu untuk apa? Mengangkat kesusahan, mengangkat kesulitan, memberi pada kita kemudahan. Maka bila kita kumpul semua dalil, kita tengok dalil-dalil yang sahih belaka, maka carilah, ambillah dalil yang sahih yang menepati dengan maqasid syariat itu, dengan maksud agama beri kemudahan pada kita. Agama tak mau kita susah ketika safar. Pasal kita dah bacakan hadis Muslim, Nabi kata qita'ah as-safar, Nabi kata safar qita'ah minal azab. Safar ini sepotong daripada penderitaan azab. Maka diberi yang 4 jadi 2. Lepas tu 2 waktu boleh dihimpun dalam satu waktu. Kemudahan. Setelah kita renung benda tu semua, kita nak pakai mana daripada satu pandangan para ulama, itu atas kita. Tapi tak bolehlah kita menyalahi orang yang lain pandangan dengan kita. Kita kata siapa-siapa yang safar dia tak sampai 100 km, tiba-tiba dia buat sembahyang qasar, maka tak sah sembahyang tu, dia kena ulang balik. Kita kata awak tak ada hak cakap demikian. Apa orang putih kata? What right you have? You have no right. Bahasa mantap peciknya bahasa Inggeris tu. Nampak saya cakap longgak. You have no right. Right ni bukan hak right itu je. Kuasa. Awak tak ada hak untuk menyalahkan orang. Tak ada hak. Selagi mana hak dia buat tu ada dalil. Sama dengan bab ni kita baca ni ikhwan. Bahkan kita baca lagi hadis-hadis yang menyatakan jarak itu kesemuanya tidak dapat kita bataskan dia dengan satu batas yang agak kukuh. Tapi macam mana Pak Long nak cerita ke orang benda ni? Kita duk tahu selama ni kan. Kita tak menyalahi siapa-siapa.
Cuma jalan kita ambil tahu tu, dia macam jadi beban ke belakangan. Cara dia jadi daging darah kita tu, cara dia proses. Bila selisih sikit, kita rasa berdosa, kita rasa ini agama jangan main-main. Kita baru 60 kilo, tak sampai 100 kilo. Main-main tapi buat jamak-jamak ni semua. Ingat, hang kena jawab depan Tuhan di hari akhirat dengan mata terbeliak, dengan gigi kancing dia buat tu. Kawan hak buat jamak tadi dan dah semain tobat 2 rakaat, semain elok balik. Pasal apa? Pasal kita diajak dengan satu pandangan, lepas diajak dengan pandangan tu, kita diberi satu pendekanan selain daripada pandangan ni, semuanya berbau tidak benar. Macam tu punya. Boleh nampak tak saya nak kata apa? Dia duk filing tu, dia bagi benda tu masuk. Kita tahu ya kawan, kita tahu. Saya bagi contoh yang saya jumpa baru ni, sembahyang subuh saya jumpa pagi Jumaat. Ini hakikat kejadian. Saya nak cerita, kita diasak macam tu, diasak. Kan ada sujud sejadah daripada minggu pertama sampai minggu ketiga semua buat. Tiba-tiba minggu keempat tu, kebetulan yang saya pergi sembahyang tu imam tak mai. Mungkin dia terlewat sikit. Allah pakcik, mangkit lewat ni, kalau hari-hari mangkit lewat problem. Macam kita kan, dalam sebulan sekali terlewat, sebulan sekali pasal hari tu kena pergi Jawa lambat sangat, sembang-sembang terlambat subuh. Bila? 3 bulan sekali. Macam tahu je lewat subuh. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Human being, humankind. Apa kita nak kata-kata imam? Semua orang pakat tengok siapa nak jadi imam. Masjid besar, bukan masjid kecil, masjid besar. Betul orang jadi imam. Pagi Jumaat, makcik tu main dengan suami dia dengan motor. Telkong ni jadi macam saya Superman, duk terbang kat belakang tu. Punya nak ambat. Pasal saya duk ada belakang makcik tu. Saya tahu lah. Sampai-sampai orang lain jadi imam, satu pakcik jadi imam, Allahu Akbar. Rakaat pertama dia bagi wadduha, rakaat kedua dia bagi al-qari'ah. Nak sujud tak mana? Sujud jugalah. Sujud macam biasa, tapi sajadah tak ada. Kita duk pulih motor tu, dia main rasa tak kata apa, tapi muka jadi kecut. Jadi macam nak angkat tasbih tak bermaya, kecil manis 28.8. Dia jadi macam hajat. Siapa pun tak pernah bincang. Sujud sejadah pagi jemaah itu okey lah, buat. Tapi bila miss sekali, kita rasa apa? Kita rasa macam dan tak ada masjid yang mana tak habis lagi sembahyang, nak lari pergi sembahyang lain. Bila itu yang jadi, dia tak jadi selalu. Dia kadang-kadang Tuhan tunjuk benda ni. Apa yang ditekankan dalam ilmu tu, ditekan apa? Jadi pasal tu bila kita pergi ke orang pergi Mekah, orang pergi Madinah, tak ada sujud, kata ni hari Jumaat dia tak buat sujud sejadah, kita buat kat surau hotel lah. Siapa masuk surau hotel, dia sembahyang untuk dapat sujud sejadah. Itu yang diberi penekanan. Sedangkan semua orang tahu benda tu. Hadis tu memang ada. Semua orang tahu hukum dia, sunat semua orang tahu. Tapi bila terteacher benda tu, dia jadi macam tak kata apa. Okey, dia tak kata apa, tapi cuma bila kita tengok muka dia nampak macam what happened lah. Dia macam ada benda yang resah. So imam tak buat sujud, tak buat doa kunut dan tak buat sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada kata apa. Tapi dia panggung tu, dia tak mau angkat dah kepala, dia panggung terus. Dia jadi, dan dia pun tahu kedudukan sujud sahwi dalam perbincangan para ulama macam mana. Dia tahu. Tapi masa dia belajar tu, apa yang ditekan pada dia?
Ditekan kalau dia tak buat sembahyang dengan cara macam ni, ditekan pada dia sembahyang tu kurang sempurna. Maka bila dia terlepas benda tu, dia rasa, ya Allah, apa aku ni satu bab. Pasal tu bila kita kata ilmu ni, Allahu Akbar, mesti berlapang dada. Kena terima. Semua di atas platform ilmu kita kena terima. Dengan syarat dia ada dalil. Jalan lah. Tak ada dalil lah. Tak ada dalil lah. Mana ada dalil? Ulama-ulama dulu kan, kalau bincang, Imam Nawawi sebut dalam Al-Azkar, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kita hadiah pahala Quran sampai ke orang. Sampai. Di antara benda bermanfaat pada mayat, dia kata Quran. Kita boleh hadiah pahala dia sampai pada orang. Dan Nawawi tunjuk satu doa yang patut kita baca. Okey. Kita berlapang dada. Ada tak ada? Ada. Ulama lain kata tak sampai. Ada. Kita lapang dada. Itu ada dalil. Ada dalil. Imam Ahmad buat dalil dia tentang perpah kurma tu kan. Dan Imam Syafi'i selesaikan hadis itu. Imam Syafi'i kata ni bukan dalil. Ini khusus untuk Nabi. Ini mukjizat. Mereka khilaf, tapi mereka khilaf di atas dalil. Lapang tak dada kita lapang dada. Ya ada, tapi yang tak ada, tak ada. Apa dia tak ada? Bukanlah maksud Imam Ahmad tu pergi berkumpul di rumah orang buat bihun, lepas tu makan, itu maksud Imam Ahmad. Dah, itu bukan maksud Imam Ahmad. Itu bukan dalil Imam Ahmad. Kita sendiri duduk di rumah, apa surah kita nak baca? Baca, ya Allah, dengan keberkatan surah ayat-ayatmu, ya Allah, keampunkanlah dosa mak bapak aku, amin ya rabbal alamin. Silakan. Siapa kita nak langgar Imam Ahmad? Siapa kita? Dia jago besar dalam fiqh. Dia mempertahankan akidah Ahlussunnah di bumi Baghdad dengan kerajaan Mu'tazilah. Tapi yang kita canggah ni, bila kata syarat yang dibuat oleh Imam Ahmad dimanipulasikan oleh kita. Kita meletakkan syarat kena pergi rumah orang. Lepas tu kita pasang dalil kita. Kita kata tu hadis Uqbah Kenuri banyak. Lah, kenapa ketika Imam Ahmad dia bercakap soal sampai pahala pada orang mati, dia tak bawa hadis Kenuri tu? Mestilah dia lebih tahu. Dia tak bawa pula dalil macam kita, Imam Ahmad. Semua orang tahu Ibnu Qayyim mazhab Imam Ahmad. Dalam kitab dia Ar-Ruh, dia sebut sampai pahala pada orang mati. Tapi Imam Ibnu Qayyim yang sama dengan Imam Ahmad tak sebut pun macam kita. Kita kata apa salahnya kumpul sama orang mati kan? Yalah, dia bagi makan ni tentu ada pahala. Siapa bagi makan tak penting. Yang penting bagi makan ada pahala. Si mati ke, keluarga si mati ke, keluarga si hidup ke, kita makanlah, kita buat. Kenapa Imam Ahmad ketika kata pahala sampai pada orang mati, dia tak kait langsung dengan benda ni, kita yang kait. Maka kita kata, pendirian kita, apa yang para ulama khilaf kita hormati, tapi apa yang para ulama tak masuk dalam khilaf, jangan kita masuk. Jangan kita pun masuk. Kita masuk pandangan kita, lepas tu kita pergi sekali dengan pandangan para ulama, kita bagi jadi satu menu, kita kata siapa tolak ni, mereka telah tolak para ulama. I think it's wrong. Boleh nampak tak apa saya nak kata? Nampak tak? Pasal tu apa yang ada mesti ada, kita hormati. Kalau tak buat sujud, kalau tak buat kunut sunat, kita buat sujud sahwi, kita hormat tak pandangan itu? Hormat mazhab Syafi'i. Ada pandangan macam tu, mesti kita hormat. Siapa kita nak banding Imam Syafi'i? Tapi sampai merasakan kalau terlepas doa kunut tu macam satu dosa kita buat, ini tidak ada. Jangan kita belajar fiqh sampai macam tu. Nanti ulama lain akan jadi mangsa. Kita akan kritik ulama lain tanpa kita sedar kita kritik mereka. Inilah ikhwan, kita duk mengaji sampai 10, 20 ni. Bukan saja nak ambil tahu pasal jamak, tapi nak ambil tahu apa? Platform ilmu. Bukan tu saja, tapi ada benda lain daripada ilmu ni kita kena tahu. Baik, baca sikit 10.30 kita berhenti ya. Boleh kan nak berhenti 10.45? 10.30 tu cantik Ustaz nah. Dah main lambat. Sebelah pun tak apa. Satu macam pakcik.
Ikhwan, satu benda saya kata boleh ikhwan. Saya minta izin lah, dengan izin. Kalau dalam dewan kan, dengan izin. Pengerusi dia panggil, bukan? Panggil apa? Dalam dewan? Yang dipetua kan? Dengan izin Tuan dipetua. Hadis ni saya baca makna dia. Antum pun tahu hadis ni hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Abu Hurairah, hadis Anas bin Malik. Cuma saya nak tanya satu soalan pada ikhwan. Saya bagi 5 saat pada ikhwan untuk fikir hadis ni. Boleh tak kita nak amal hadis ni? Dan macam mana nak amal hadis ni? Dan apa maksud hadis ni? Hadis pendek. Antum pun hafal, saya pun hafal. Nabi kata, tidak beriman seseorang di kalangan kamu. Nawawi tafsir, tak sempurna iman. Kalau dia punya matan Arab tu, la yu'minu ahadukum, tak beriman kamu. Sehinggalah aku lebih dia cintai daripada bapa dia, anak dia, dan manusia seluruhnya. Anda semua pernah dengar ke hadis ni? Pendek. Hadis ni hadis sahih. Bukhari dia buka satu bab hubur Rasulullah, bab cinta Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari dia bawa hadis ni. Soalan saya ikhwan, dalam hadis ni Nabi sebut, kalau mengikut tafsir Nawawi, tak sempurna iman. Bermakna kita ada iman, tapi iman kita tu tak sempurna. Kita ada barang kita tak sempurna. Kita pakai baju tak sempurna. Pakcik, kita tengok kawan-kawan kita pakai seluar pendek main bola. Kita iktiraf tak dia pakai seluar? Tapi pada pandangan kita seluar dia tak sempurna. Kadang-kadang mak adik-beradik kita mai rumah kita pakai baju apa, tapi dia tak pakai tudung. Kita iktiraf tak dia pakai baju? Tapi pakaian dia, selagi mana dia tak tutup aurat, kita menganggap pakaian dia tak sempurna. Kata Nawawi, tak sempurna satu-satu iman. Bermakna nanti di hari akhirat Tuhan katanya, mana bahagian yang menyempurnakan itu? Kenapa kau tak ambil? Kenapa tak cari penyempurna tu? Nabi kata tak sempurna iman kamu. Maka apa yang boleh menyempurnakan iman kita? Nabi kata sehinggalah aku lebih kau cintai daripada diri kau, anak pinak kau, bapa engkau. Dan di ujung tu, lepas Nabi kata anak, lepas Nabi kata bapa, Nabi guna satu perkataan yang tak payah kita fikir panjang. Nabi kata wan nasi ajma'in. Wan nasi ajma'in, manusia seluruhnya. Aku kena lebih kau cintai daripada manusia seluruhnya. Kita tengok dalam kamus, Nabi kata la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta akuna ahabba. Nabi guna perkataan ahabba. Kita tengok dalam kamus, hub maksud dia apa? Dia kata izhar al-mahabbah. Kita kena tunjuk dengan perkataan, dengan perbuatan kita mencintai benda itu. Baru nama dia hub. Kena tunjuk. Kita kena tunjuk kita sayang Nabi ni ikhwan, lebih daripada kita sayang diri kita, anak kita, ibu bapa kita, dan manusia seluruhnya. Kena tunjuk. Masa bila kita nak tunjuk? Apabila ada ta'arud, ada pertembungan antara apa Nabi bawa dengan apanya orang mau. Masa tu kita kena tunjuk. Kalau orang mau tu dengan Nabi bawa sama, okey lah, dia tak ada nak bincang apalah, sama. Tapi bila tak sama, kita kena tunjuk. Soalan saya kepada ikhwan, macam mana kita nak amal satu hadis yang pendek ni? Macam mana kita nak buat? Sebab hari ni orang guna perkataan ekstrim. Ekstrim ni nak tunjuk apa pakcik? Pelampau. Sedangkan di ujung hadis itu Nabi kata kamu kena sayang aku lebih daripada manusia seluruhnya. Agak-agak dalam perkataan wan nasi ajma'in tu masuk dah ustaz, masuk dah tok nenek kita, masuk dah pemimpin kita, masuk dah orang-orang lain. Orang penting Nabi sebut dari depan, anak, mak, bapa, orang penting. Yang tak penting Nabi sebut di belakang, wan nasi ajma'in. Antara anak kita dengan mak, dengan Nabi, anak kita nak sembahyang, kita kena beritahu pada anak kita sembahyang macam Nabi. Kenapa? Kerana kita sayang Nabi lebih daripada
anak. Dan kita tunjuk anak kita kena ikut Nabi. Mak bapak kita kata mak, ayah, jom kita ikut Nabi. Ini orang penting, orang yang paling berjasa dalam hidup kita dan paling kita sayang. Dan di ujung tu Nabi kata, manusia seluruhnya, adik-beradik ke, pupu-poyang ke, kamu kena sayang Nabi lebih daripada orang lain. Soalannya ikhwan, kita orang Melayu ada adat, ada budaya, ada masyarakat. Kita ada undang-undang. Kita nak kahwin, kita ada undang-undang. Kita nak kahwin, kita ada adat. Kita nak kahwin, kita ada budaya. Nabi tak mau dengar semua ni budaya-budaya apa. Nabi tak mau dengar. Pendek kata, Nabi itu kena kita sayang lebih daripada diri kita. Itu hadis Umar kan. Nabi kata bukan begitu cara beriman Umar, aku lebih kau sayang daripada diri kau. Hadis ni ikhwan, macam mana kita nak buat di akhir zaman? Saya buat beginilah kerana Nabi buat. Orang tanya kita, tu adat kita nak buat kat mana? Ada dua. Satu, ima kita buat tak erti dengan hadis ni dan kita berhenti balik menghadap Tuhan. Ima kita kena mengambil risiko. Risiko apa? Berdepan dengan apa yang ada dan bersedia untuk dimarahi, dikata, ditomah dan macam-macam. Orang putih kata which one kita nak ambil? Sebab hadis itu kata, kalau ikut tafsiran Nawawi, tak sempurna iman. Ni bab-bab yang kita duk baca ni semua ikhwan, semua ada kena mengena dengan Nabi. Yang sebahagian, bukan kata masyarakat, kita sendiri mengalami satu pengalaman, kita pun tak pernah dengar sebahagian. Hari ini baru kita dengar. Dan kita, Allahu Akbar ikhwan. Tak tahu kalau ada orang boleh tunjuk orang lebih baik daripada Nabi, saya tak tahu. Kalau ada orang boleh tunjuk ada orang lebih baik daripada Nabi, ibadat dia, syukur dia, ikhlas dia, sabar dia, tawakal dia, zuhud dia, wara' dia, akhlak dia lebih baik daripada Nabi. Kalau ada orang lain boleh tunjuk sampai mendapat jaminan daripada pencipta alam, Rabbul Alamin, tak ada. Orang tu hanya Nabi. Jadi macam mana kita dalam nak beramal mengikut Nabi ni, macam mana kita nak pandang benda ni semua dengan pandangan mata dan hati perut? Nak bagi benda tu pergi sekali, dia kontak. Mata kita tengok dan hati perut kita nampak. Sampai jantung kita ni dia bergegar ikhwan. Wajilat qulubuhum. Jantung kita ni dia jadi macam shot. Kalau kita tak boleh ikut Nabi ni, dia main satu macam tak seronok. Kalau sampai tahap itu ikhwan, apa kita nak kena buat? Apa kita nak kena buat? Kita agama Islam, Nabi bawa. Kita orang mukmin, kena ikut Nabi. Dalam hal akidah, dalam hal ibadah, mesti ikut Nabi. Dalam hal akhlak, ikut Nabi. Allah ada malaikat berselawat di malam Jumaat kan. Di antara malamnya Imam Syafi'i sebut dalam apa? Al-Um kan. Banyakkan selawat pada Nabi. Ya. Cuma kita nak buat di akhir zaman. Dengan apa yang kita tahu, dengan apa yang masyarakat tak tahu. Yang masyarakat tak tahu apa yang kita tahu, dan kita tahu masyarakat tak tahu apa yang kita tahu. Kita nak belajar fiqh ni bukan sekadar fiqh di atas nama sah ibadat. Dah. Kita nak belajar fiqh ni, fiqh kita nak belajar sampai kita nampak macam mana kita nak ikut Nabi dalam cara yang terbaik. Ulama punya susah payah buat kerja ni, susun pandangan-pandangan, semua pandangan. Setiap pandangan bawa dalil, setiap pandangan bawa dalil, dan bagi kita tengok dalil-dalil tu. Kemudian dia buat khulasah dalam banyak-banyak dalil, semua betul, tapi ada yang lebih menepati maksud dalil tu. Masa tu macam mana kita? Macam mana kita? Wih, dahsyat masa tu ikhwan. Dahsyat kita. Bukan benda kecil-kecil. Kalau kita ingat agama ni, kita belajar ni macam kita main dengar biasa-biasa ikhwan, alah lepas tu ikut pun tak apa, macam mana pun tak apa. Kalau kita rasa macam tu, saya ingat ikhwan hadis Rasulullah ni dia tak ada apa. Tak ada apa.
Tak ada apa ya kan? Dia tak ada apa, dia kosong. Orang putih panggil apa? Empty. Betul tak cik? Kosong. Apa istimewa Nabi dengan orang lain? Apa istimewa Nabi dengan umat? Dia Nabi, dia Rasul, kita umat. Albani buat jasa pada kita tulis sifat solat Nabi. Dia ada muqaddimah. Ada muqaddimah yang menarik. Dia menghimpunkan pandangan perkataan 4 mazhab daripada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad. Pandangan mereka, kalau pandangan mereka berselisih dengan hadis-hadis Nabi yang sahih, tolong tinggalkan kami, jangan tinggal Nabi. Kami kamu tinggalkan, Rasulullah jangan ditinggalkan. Mereka takut. Apabila perkataan ni datang kepada kita, dia jadi macam mana air terjun, dia tak singgah. Dia jatuh dalam hati kita ni macam air terjun, berbum. Dia tak, apa kita kata semalam, rup, dia tak rup. Dia tak singgah jantung kita. Dia jadi diam sebentar tu. Macam kena jantung kan, pengalaman kena jantung. Dia main tara napas tu nak main balik kan. Dia tarik dalam pun tak rasa angin, rasa kena urat, rasa kena jantung, rasa kena tulang, rasa nak keluar tu tulang. Dia tak main macam tu, dia jadi macam air terjun. Kalau yang kami cakap, kami impun, kami nak tolong umat, kena agama. Tapi kalau dalam usaha kami buat ni, ada benda kami cakap tak menepati, tolong tinggal kami cakap, ikut Nabi. Apa maksud semua ni ikhwan? Satu hadis tu aja. Sayang Nabi lebih daripada anak, mak bapak dan manusia seluruhnya. Dan salafus salih telah membuktikan benda tu dalam hidup mereka. Hasan Asy-Syaibani sanggup kritik Abu Hanifah, sanggup kritik. Al-Muzanni kritik Imam Syafi'i. An-Nawawi kritik Imam Syafi'i. Kritik dengan makna kata bagi pandangan lain. Kata Hasan Asy-Syaibani, kalaulah Imam Abu Hanifah hidup, dia tengok balik hadis ni, dia akan tarik pandangan dia. Dia tak kata perkataan walaupun hadis ni hadis sahih, tapi Abu Hanifah tu dia bukan cala orang. Tak ada ayat tu. Tak ada ayat tu. Kita hari ni ikhwan, masalah dunia kita hari ni, kalau kita angkat Nabi tu tinggi seperti mana Quran angkat, kita kena macam-macam. Kena macam-macam. Tak ada ikhwan, demi Allah. Kalau sampai hari ni dah ada tahun 2016, saya main masjid ni tahun 2000 berapa? Arwah apa nama? Arwah apa? Pak Man, arwah Pak Man tak ada lagi. Saya ingat Pak Man mati 2014. Abali 2015 Pak Man mati. Tak ingat lah. Saya ingat ke Pak Man sampai hari ni. Saya mendoakan dia. Dia menjaga sunnah. Seperti mana saya selalu ingat pada Pak Cik. Saya kalau tengok mi Jawa, saya mesti ingat pada Pak Cik. Ya, orang tua-tua adalah sunnah ni kita doakan. Tapi kita tak abang lah, saya tak abang lah, saya doa Pak Cik. Tapi orang tua-tua pertama jumpa sunnah daripada banyak pengalaman dengan kita. Mesti kita doakan. Quran sebut pada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Supaya tak ada ghil, tak ada dengki, kianat, iri hati kita pada orang yang beriman macam kita. Pasal itu antum, daripada mula saya datang masjid ni sampai hari ni, datang daripada saya datang awal sampai datang lambat. Nah abang kata punya lama Pak Cik. Daripada anak saya kecil, saya main, anak saya dah besar, saya main. Kalau saya bercakap ini, antum nampak saya mengangkat orang yang lebih daripada Nabi, antum wajib betulkan saya. Kata manhaj ustaz dah salah ustaz. Kerana manhaj ahlus sunnah menerima Quran dan sunnah tinggi dari segala-galanya. Ima pada akidah, ima pada akhlak, ima pada ibadah. Sampai Allah menamakan Nabi sebagai hambanya. Habis kita nak pergi cari hamba mana? Subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya. Habis siapa dia lebih daripada Nabi?
Pasal tu Allahu Akbar ikhwan. Tak ada ikhwan, tak ada. Pasal tu kita untuk sampai pada makam hamba, kita kena beribadat seperti Nabi ibadat, baru kita sampai tahap situ. Jangan beribadat macam orang lain beribadat. Itu manhaj kita. Kadang-kadang orang dia dengar ceramah-ceramah, dia kata aku tak faham dengan mamak ni, dia nak ajak apa tuan-tuan? Apa yang dia nak ajak tuan-tuan? Pening kepala aku. Ada orang kata mamak ni mulut dia apa, ayat longkang. Saya dengar orang cakap lagu tu tak rasa nak marah, rasa macam dia duk geletek. Motor dia beradik kita bukan orang lain. Saya ulang lagi sekali sampai tahun 2016. Kalau antum dapati ada ceramah saya, kuliah saya sampaikan, antum dengar ima daripada apa bab sekalipun saya cakap, dalam cakapan saya itu antum dapati saya cerita pada antum ada orang nombor 2, nombor 3 lebih hebat daripada Nabi, ketahuilah tu bukan saya ikhwan, demi Allah. Orang lain saya tak akan cakap macam tu ikhwan. Berkali-kali saya akan bagi tahu pada antum, kita kena untuk sampai kepada Allah, untuk dapat jiwa yang bersih, yang kita duk kata biqalbin salim, qalbin salim, nak balik bertemu Allah, kerana qalbin salim itu jiwa yang telah Tuhan berikan pada Nabi. Orang yang paling maksum, orang suci, orang bersih, orang yang dikasihi oleh Rabbuna Allah, Tuhan kita Allah. Jadi bila kita tahu sesuatu yang sahih pasal orang ni, kita tahu sesuatu yang dia suka dan kita tahu sesuatu yang dia tak suka, apa jalan kita nak ambil? Melainkan kita meninggalkan benda dia tak suka, kita akan buat bagi sama macam dia suka, supaya Tuhan yang menghantar dia pada kita suka pada kita, kerana kita suka pada utusan dia. Dan perkataan saya ulang lagi sekali ikhwan, biar kita bertentangan dengan siapa-siapa pun, tapi jangan bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Jangan. Pasal bila kita masuk aja dalam kubur, dia akan tanya dekat kita, Tuhan kita siapa? Dan dia akan tanya, Nabi hang siapa? Ada apa agama? Kalau sifat Islam, di sana ada Muhammad bin Abdullah, di sana ada Rasulullah, ikut dia. Aisyah radhiyallahu anha ikhwan, Aisyah radhiyallahu anha, antum boleh bayang ni orang hak saya kata ni dalam hadis Imam Muslim ni, tu saya ambil akhlak dia, tu saya ambil bab-bab banyak, kita ambil satu doa yang dia baca, kemudian kita cuba tengok doa dia baca ni, dan kita kata pada diri kita, mana manusia dalam dunia ni teringat nak baca macam doa dia baca? Mana ada manusia teringat? Dan kalau ada manusia pergi baca doa lain daripada macam doa dia baca, kita kata apa punya manusia ni? Aisyah cerita dalam hadis Imam Muslim, masa Nabi sujud, apa Nabi baca? Saya hanya nak cerita doa Nabi itu aja, bukan saya nak cerita hadis tu, hadis panjang. Aisyah cerita Nabi sujud macam mana, saya tak mau cerita. Saya cerita doa Nabi yang Aisyah rakamkan, yang Imam Muslim simpan dalam Sahih Muslim. Sebab ada orang berdoa kan, ya Allah, kalau aku beribadat padamu kerana mau syurgamu, kau jauhkanlah aku dari syurga. Kalau aku beribadat padamu kerana takut nerakamu, kau campakkanlah aku dalam neraka. Dan ada orang merasakan doa ini doa yang bagus dibaca, kerana jiwa dia jiwa yang baik. Tak apa. 2016 punya pandangan saya kata tak apa. Boleh ikan duk time lah. Mamak ni buat perangai pula dah. 2015 dia kata tak boleh, 2016 dia kata boleh. Tak apa, saya kata. Kalau ada orang nak pakai doa ni, dia pakai. Saya tak mau. Saya nak pakai apa yang Nabi sebut, yang Aisyah dengar, yang Imam Muslim riwayatkan secara sahih. Nabi sujud, Nabi letak dai kekasih Allah, letak dai atas tanah. Kekasih Allah, kekasih Allah, letak dai dia atas tanah, sembang Tuhan. Dia sujud pada Tuhan tengah-tengah malam. Kekasih Allah. Untuk capai makam kekasih Tuhan, kita mesti ikut kekasih Tuhan.
Tak boleh ikut orang lain. Tengah-tengah malam orang tidur, dia bangkit, dia letak dahi dia sujud menghadap Tuhan. Apa dia kata dalam sujud dia? Dia kata, Allahumma inni a'udzu biridhaka. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Tadi saya katakan ada orang baca doa, ya Allah, kalau aku beribadat kerana nak syurgamu, hanjaukanlah aku dari syurga. Kalau aku beribadat kerana takut nerakamu, kau campakkanlah aku dalam neraka. Biar ya, itu hal dia. Lah dengar kekasih Allah baca macam mana. Saya ajak diri saya dan antum semua, ikhwan, apa-apa yang tidak diucap, yang tidak dilafaz oleh kekasih kita, jangan kita lafaz. Baik dalam akidah, baik dalam ibadah, baik dalam akhlak. Nabi sujud. Ni day paling mulia. Fi jawfil lail, tengah malam, kepekatan malam, Rabbuna Allah, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan turun ke langit dunia. Apa Nabi kata dalam sujud dia? Nabi kata, Allahumma, Nabi kata, ya Allah, inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Nabi kata, ya Allah, aku berlindung dengan redamu daripada murkamu. Ya Allah, kau letaklah redamu di atas aku supaya terhindar aku, terlindung aku daripada murkamu. Aku nak duduk di bawah redamu, aku nak berpayung di bawah redamu supaya tak terkena murkamu. Ikhwan, kekasih Allah yang baik macam ni, Tuhan murka kat dia ke? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Siapa kata Tuhan marah kat kau Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Semua yang boleh meredakan mu Tuhan akan bagi. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan redamu supaya aku tak terkena murkamu. Wa bimu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan kemaafanmu yang luas supaya aku tak kena uqubahmu, balasanmu, ya Allah. Ya Allah, jangan kau balas aku dengan nerakamu, ya Allah, aku minta. Masya Allah, pakcik. Hamba Allah tadi kata apa? Kalau aku beribadat kerana nerakamu, kau campakkan aku dalam neraka. Allahu Akbar. Nabi kata, ya Allah, aku berlindung dengan redamu daripada murkamu. Aku berlindung dengan kemaafanmu supaya aku selamat daripada siksamu. Siksa Tuhan apa? Siksa Tuhan di hari akhirat. Apa dia? Neraka. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung dengan engkau daripada engkau. Aku berlindung dengan engkau, ya Allah. Siapa boleh bagi perlindungan pada aku? Seolah-olah Nabi kata, ya Allah, kalau kau tak bagi perlindungan pada aku, kemana aku nak cari perlindungan ni? Aku berlindung pada engkau, dengan rahmat engkau, ya Allah. Lindunglah aku, ya Allah. Lindung apa? Lindung aku tak kena tadi ni semua ni. Aku lindung dengan redamu supaya tak kena murkamu. Aku lindung di bawah maafmu supaya tak kena balasanmu. La uhsi sana'an alaik, ya Allah. La uhsi sana'an alaik. Tak terhitung kalau aku nak memuji kau, ya Allah. Kalau aku puji kau sampai kering ayat liuk ni pun, tetaplah, ya Allah, masih ada lagi pujian-pujian untuk kau. Tak memada, ya Allah. Bahasa kita katakan, ya Allah, kalau kering ayat liuk aku puji hang, masih tak habis lagi kalimah-kalimah nak puji itu. Yang benarnya, anta kama asnaita ala nafsik. Kamu, ya Allah, seperti mana kamu memuji diri engkau sendiri, ya Allah. Ikhwan, siapa teringat tengah malam letak dahi nak baca macam ni? Al-Mustafa teringat baca. Hak tadi kata apa? Ya Allah, ikhwan, saya tak tahu pakcik
Macam mana bila ada orang baca doa ni, orang mengangkat orang macam ni kepada martabat tinggi, martabat kenal Tuhan. Rasulullah lah yang paling kenal Tuhan. Ini doa dia. Allahu Akbar. Ini baginda. Jadi siapa kita nak ikut, ikhwan? Pasal itu tak masuk bab solat khauf lagi ni. Kata nak berhenti 10.30 dan 45 dah. Pasal itu saya kata, saya ulang lagi sekali, kita ada masalah di akhir zaman. Masalah apa? Nak memperkenalkan Nabi dalam wajah yang sebenar pada orang. Nak perkenal Nabi ke orang. Dia sampai satu peringkat kita nak semak dalam jiwa kita, kalau kita tak boleh ikut apa Nabi bawa ni, dia memang rasa berdosa dalam hati kita, dan kita nak minta ampun pada Allah. Kita nak minta ampun pada Allah. Hatta bab taubat sekalipun, bagaimana kita nak bertaubat? Seperti Nabi ajar. Mana boleh bertaubat macam orang lain ajar? Dan kita nak buat seperti Nabi buat. Pasal itu saya kata, Pak Cik, Masjid Paya Terbong ni, duk azan jemaat macam sekarang ni, mengikut sunnah Al-Mustafa. Satu kemuliaan yang tak ramai orang tengok, Pak Cik. Ya. Bukan kita yang main ni orang mulia, tidak. Tetapi apa yang berlaku tiap-tiap minggu di sini mengikut sunnah Al-Mustafa. Kita tak kata tempat lain buat salah, dah. Tetapi apa yang Masjid Paya Terbong buat, peraturan sembahyang Jumaat tu mengikut sunnah Al-Mustafa. Ya Allah, Pak Cik, patut rasa apa dalam hati kita, fabizalika falyafrahu. Ya Allah, seronoknya ada tempat nak menghidupkan sunnah Nabi. Kenapa ya kawan? Bila kita sayang dengan Nabi, semua yang dia tinggal kita akan seronok. Kita boleh simpan janggut cara kita ni lah, naik tak naik sama banyak, bubuh macam-macam, tak naik, tengok janggut orang panjang-panjang seronok. Tengok janggut kita, Allah tak cukup makan kambing. Kata orang, kata ustaz, orang makan kambing cuma makan kambing darah sikit. Saya kata bukan makan kambing, kena makan makjun kuat, salasah. Tengok orang janggut panjang, kita seronok. Pasal apa? Dia boleh buat sunnah Nabi. Kita takat apa yang ada. Tapi kata takat apa yang ada nak buang pun kita tak buang. Takat apa yang ada. Kita boleh pendekkan misai kita, simpan janggut, Allahu Akbar. Seronok kita. Pasal apa? Sunnah Al-Mustafa. Al-Mustafa. Apa makna Al-Mustafa? Pilihan Allah. Orang yang dipilih oleh Allah. Ikhwan, semalam saya katakan, kalau orang pilih kat kita pun kita dah seronok. Jodoh kan, anak tolak. Bapak kata apa? Ingat aku pilih kat hang kuda kayu ke? Aku pilih kat hang bagus punya orang. Inilah nak Syarif. Dulu tengok gambarnya, sekarang orangnya. Nak makcik ambil RM20 saja buat belanja. RM20 makcik dapat, gagal, selit. Tak apalah, pasal Salmah tu pandailah saya memujuknya. Bila dia tahu nak Syarif ni duk kacau anak dia, apa dia kata? Dia kata apa Pak Long? Oh si gemuk tu lah. Yang duk kacau mah balik. Inilah yang mah putus tunang. Tak apa pakcik, jangan menyesal. Saya dah kata dah nak berhenti. Pakcik kata pergi sebelah tadi kan, bukan saya kata. Jangan menyesal. Saya kata 10.30, pakcik kata sebelah pun tak apa. Jangan menyesal. Jangan menyesal Salma, jangan menyesal pakcik. Itu orang pilih. Orang pilih. Bila mai pilihan raya, satu parti dia pilih wakil dia, DUN ke, parlimen ke, turun kan wakil parti, kita pilih yang terbaik. Betul tak? Kita pilih yang terbaik, insya-Allah. Kalau kita pilih Melayu yang terbaik. Kalau kita pilih India yang terbaik. Kalau kita pilih Cina yang terbaik. Kita pilih yang terbaik, yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Pidato, pidato. Dan semua diminta memberi suatu apa? Kesetiaan. Terimalah calon kita. Ini adalah calon kita. Ini bukan calon saya, calon kita. Tuan-tuan memilih dia bukan untuk saya, tapi untuk kita. Kita akan bangunkan negara ini. Kita akan bangunkan negeri ini.
Kita akan buat macam-macam pembangunan dan seumpama dengannya. Maka tu cari pasal duk pilih orang. Tapi saya punya komen apa? Kan kita kasih pilihan kita Al-Mustafa, pilihan Allah. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuhan telah memilih pada kamu satu agama dan Tuhan telah hantar orang pilihan untuk bawa agama itu. Nabi Muhammad dipanggil dengan nama Al-Mustafa. Inilah doa Al-Mustafa adalah sujud dia. Persatu ikhwan, bila kita tahu ni semua amalan Nabi dan inilah Nabi yang Tuhan hantar pada kita, tak apalah orang nak perkenal orang lain, dia perkenal lah. Tapi kalau ada peluang saya bercakap di mikrofon, ada peluang saya dikatakan berkuliah ke berceramah ke, demi Allah saya akan bagi tahu kepada umat, ikutlah Al-Mustafa yang tentu akan bawa kita jalan redha Tuhan. Jangan ikut yang lain, tinggallah jalan-jalan lain, tinggallah. Dan antum tahu ucapan macam ni di akhir zaman dianggap ekstrim, satu kriminal. Habis orang lain macam mana? Wali macam mana? Kita kata wali sebagai umat Nabi, tok wali kena ikut Nabi. Kalau tak ikut wali, tak ikut Nabi, dia bukan wali. Dia mungkin wali nikah, bukan wali-wali. Cakap cermat sikit. Dah. Itulah kenyataan kita. Awak nak kagum orang tu, awak nak kagum orang lain, silakan. Tetapi semua orang yang kagum ada syarat dia. Semua kena duduk di bawah Nabi. Tak boleh seorang lebih daripada Nabi. Di kalangan umat ni setelah Nabi, di kalangan umat Nabi yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia terbaik kerana dia ikut Nabi. Jadi kita jangan bermimpi dengan mimpi-mimpi yang tidak wajar. Nak masuk syurga, nak dapat redha Tuhan tanpa ikut Nabi. Tak boleh, mesti ikut Nabi. Dan semua kita duk belajar ni ikhwan, hadis Nabi. Yang dhaif pun kita dengar, yang hasan pun kita dengar, yang sahih pun kita dengar, dan kita buat kesimpulan kita. Yang mana paling dekat, menepati, itulah yang kita ikut. Kalau orang kata apalah hampa mengaji macam mana, kita ini manhaj kita. Orang paling mulia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh duduk tahiyat awal antara dua sujud dalam hadis Abi Hurairah, hadis Abi Daud. Dia duduk antara dua sujud. Apa dia baca? Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tuhan ampunkan aku, Tuhan ampunkan aku. Allahu Akbar. Itu bayang. Macam mana kita nak salat kalau tak ikut orang ni? Saya kata semoga Allah menghidayahkan petunjuk dia pada kita ikhwan. Hidayahkanlah, kita kata ya Allah, hidayahkanlah kami petunjuk untuk ikut kekasih Engkau ya Allah. Hidayahkan kami. Jangan tutup jalan tu ya Allah. Jangan tutup. Rezekikan kami nikmat yang paling besar untuk ikut. Ustaz Abdullah Iraqi, orang duk post dia punya kata-kata hikmat dia sekarang. Semalam saya post dalam WhatsApp dengan kawan-kawan. Ustaz Abdullah Iraqi punya kata-kata hikmat. Bulan ni dia tak balik, bulan depan dia balik. Raya Cina panjang cuti, tarian naga banyak. Ustaz lah pandai buat tarian naga tau. Jangan tak tahu. Dia pernah buat tarian naga. Dia bagi kata-kata hikmat. Apa arti kesyukuran? Kata dia, kalau tidak kerana kemarau berbulan-bulan, kita takkan rasa nikmat hujan. Kalau tidak kerana ujian daripada Tuhan, kita takkan rasa nikmat iman. Allahu Akbar. Esok kalau dia macam lah tangan sampai lutut. Kan? Allahu Akbar. Menepati kebenaran, ya tak ya? Kita tahu hujan tu nikmat kerana Tuhan tahan air daripada langit. Kalau kenyang orang bagi nasi berani, kita boleh maki, berani kan macam ni? Kenyang. Kita tengok debu badam, kita nampak pasiang. Apa pun berani pasiang? Dia tu kata mangkuk, badam lah. Kenapa aku nampak pasiang? Hang kenyang lebih. Betul? Kita kata Tuhan, kenapa hang uji aku?
Tapi kerana ujian Tuhan itulah kita rasa nikmat iman. Kita boleh panggil Tuhan, sujud pada Tuhan, merayu pada Tuhan, berdoa pada Tuhan. Pasal itu Tuhan hantar musibah lebih banyak daripada dia hantar nikmat. Kerana musibah banyak mengheret manusia bertemu dengan Tuhan. Dalam hidup kekasih dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujian lebih banyak daripada kesenangan hidup. Pasal apa? Nabi sujud, dia baca doa tadi. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung padamu. Aku berlindung dengan redamu daripada sakhatik, murkamu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung di bawah kemaafanmu daripada siksamu. Aku berlindung padamu, aku berlindung denganmu daripadamu, ya Allah. Puji kau banyak mana pun, ya Allah, tak sampai. Kau seperti mana kau puji Nabi, baca dalam sujud. Allah. Peserta ikhwan, ikutlah Rasulullah. Bagi hati kita ni sayang dengan dia, dengar hari-hari. Yang berlain dengan Nabi kita reject automatically. Budak tu ada masalah dia kata. Masalah apa bagi sebelah tak radi lagi. Ya Pak Syed. Itulah. Mungkinlah juga pakcik kalau baik sangka lah kan. Mungkin dia rasa ibadat dia kurang, dia tak layak, tapi dia nak juga. Kalau kita nak terjemah apa? Baik sangka lah. Tapi kalau kita tengok zahir ayat tu, Nabi tak pernah pakai ayat lagu tu. Kenapa dia pakai? Pakailah ayat yang Nabi pakai. Itu Ibn Qayyim menulis satu kitab nama Tibbul Qulub, masalah hati kan. Apa kata Imam Ibn Qayyim? Apabila manusia ini dia nak kenal dia ada penyakit, tak ada penyakit. Apabila dia melihat ubat, dia rasa tak mau makan. Bila dia tengok benda yang dia kena pantang, dia rasa nak makan. Ketahuilah dia dalam penyakit. Betul tak? 10.30 tu berhenti buanglah. Lajak sampai 11, penyakit dia. Dia penyakit. Orang tua kata di antara tanda-tanda kita nak sakit ni, kita suka makan benda yang kita tahu kita tak boleh makan. Tiba-tiba bagi teringin nak makan pulut lah. Kecil manis dah tinggi, kaki yang duk ada tu pun doktor kata minggu depan nak potong. Kaki yang duk ada, doktor kata get ready Tiba-tiba dia mangkit-mangkit, dia rasa teringin nak makan pulut. Boleh tak buat pulut kuning? Itu tanda kata apa? Confirm kaki itu akan kena potong. Bila kita tengok ubat saat lalu, saya tak tahu pakcik, saya boleh kata satu benda yang saya ingat dalam kepala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita sekarang, dan sekarang ini berlaku mahsyar, tak payah benda lain, hanya kita tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan tahu dosa kita banyak mana. Melihat muka Nabi sudah ada ganjaran, apatah lagi sunnah yang dia tinggal kat kita. Demi Allah, demi Allah. Nanti di hari akhirat ni kita akan tengok Nabi aja. Tengok muka Nabi. Abdullah bin Salam masuk Islam kerana tengok muka Nabi. Laisa wajhahu wajh. Dia kata muka Nabi ni laisa wajhul kadzab, muka tak ada bohong. Muka Nabi tu. Dia kita akan minta nak hidup lagi sekali. Kita nak bercakap, tak akan lari dengan Nabi. Nak berbuat lari seinci pun tak ada. Kita nak buat exactly macam Nabi. Bukankah itu yang Quran kata pada kita? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itulah yang Quran kata dekat kita. Aku dah bagi dah Nabi Muhammad tu contoh yang paling terbaik untuk kamu. Contoh yang paling terbaik untuk kamu. Kita macam alpa, ayat tu dia jatuh macam air terjun. Dia tak singgah jiwa kita, darah kita, pemikiran kita. Dia tak singgah. Kita akan menangis tengok Nabi di hari akhirat. Ya Allah,
Kita akan tengok kiri kanan. Pasal itu Quran dalam surah Furqan ayat 26-27 kata, kita gigit jari. Al-Ahzab kata apa? Kita akan doa pada Tuhan, Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Rabbana inna sadatana wa kubara'ana. Tuhan kami, pemimpin kami, pembesar kami, orang yang kami ikut, fa'adalluna sabil, mereka menyesatkan kami daripada jalan Rasul. Atihim dhi'faini minal azab, kau tambahlah 2 azab untuk mereka. Wal'anhum la'nan kabira, kau laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Sebab dia, semua orang dalam dunia yang menghalang kita ikut Rasulullah, kita akan doa pada mereka laknat di hari akhirat. Hang yang kata hari itu, hang yang suruh hari itu. Syaitan, Quran kata apa? Kamathali syaitan, seperti umpama syaitan. Dia cuci tangan, kata dia, ini sesungguhnya aku akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah, aku hanya suruh, kau yang buat. Kamathali syaitan idh qala ukfur, syaitan kata kufur, falamma kafara qala inni bari'u minka inni akhafullah. Ketika kita kufur, syaitan kata inni bari'un minka, aku berlepas tangan daripada engkau, aku takut kepada Tuhan. Surah Al-Baqarah kata apa dia? Pengikut akan melaknat orang yang dia ikut. Oh, besar saja. Pasal tu hidup ni macam satu jambatan bahtera besar. Tanyalah kapten kita ni, nak pergi mana ni? Biar dia pemimpin, biar dia ustaz, biar dia ulama, tanya nak pergi mana ni? Kalau nak ikut Nabi, bahtera kita kena ikut dia punya perjalanan dia, Quran dan Sunnah. Ikutlah bahtera di depan para sahabat radhiyallahu anhu. Ikut bahtera tu. Ikut bahtera tu. Besar mana kapal kita? Boleh tak tenggelam pakcik? Boleh tenggelam bahtera kita. Pakcik pernah tengok gambar tu, love story tu? Apa? Ha? Titanic. 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 Tai ke ten? Ten ke tai pakcik? Titanic. Titanic. Sikit punya nala gedebak kapal tu. Akhirnya sujud sahwi dalam laut. Tapi bahtera Nabi Nuh bukan air laut, bukan ocean, blue ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, bahr fil ardi. Bahtera Nuh bukan Titanic, tapi selamat kerana kapten dia seorang Rasul. Ya, tanyalah pada pemimpin, mana nak pimpin kami 60 tahun ni? Mana dia agama, mana dia sunnah Nabi? Tanya pada ulama, ke mana nak bawa kami ni? No, depan tu dah pergi dah satu bahtera, bahtera para sahabat, bahtera salafus salih. Ikut bahtera tu. Pergi ikut bahtera mereka. Hamka menulis satu buku, apa, tenggelamnya kapal Ben David. Ben David. Pakcik pernah baca? Ben David. Kapal apa? Saya baca habis tak habis lagi. Tu yang tak tahu kesudahan dia. Tapi hamka olah dalam bentuk senario. Oh, cantik. Bukan senario the movie tu, senario hidup. Ada tanya suami, tanya kepada isteri, perkahwinan kita ni nak pergi mana? Kita dhaif. Anak-anak tanya pada mak bapak, nak bawa kami pergi mana ni? Isteri bertanya pada suami, abang, saya tak tengok pun sunnah Nabi dalam hidup. Saya tak tengok pun Nabi besar dalam perkataan abang, perbuatan abang. Ada banyak benda Nabi ajar, abang tinggalkan. Abang tak rasa berdosa ke abang? Mana bahtera perkahwinan nak pergi abang? Kita akhirnya wa ilaihi raji'un. Itu adalah manhaj kita. Dan antum merasa apa yang saya cakap ni kalau salah, tinggalkan. Manhaj ini tinggalkan. Tapi demi Allah, saya akan pegang manhaj ni sampailah jasad saya dikapalkan dan balik bertemu dengan Allah. Kita hanya ikut Rasulullah. Kita akan pertahankan sunnah dia. Kita akan ikut ajaran dia. Dan telinga kita ni ada dua kan? Kita akan dengar khabar yang sakit dan kita akan dengar khabar yang menggembirakan.
Gembira untuk orang yang ikut Allah dan Rasul. Tak ada khabar gembira untuk orang yang menentang Allah dan Rasul. Kita nak ubah masyarakat mengenal Rasulullah, ubah dengan cara yang sebenar. Macam Nabi ubah masyarakat Mekah, dia ubah masyarakat Madinah. Kenal dia Rasulullah, jangan bantah dia Rasulullah. Maknanya tajuk sembahyang khauf ni, duk khauf tang situ lah pakcik. Kami pun duk khauf dah Ustaz, 11 lebih dah. Itu nama dia kuliah khauf. Lepas ni kita akan tengok tajuk berkenaan dengan solat khauf. Macam mana, lepas tu baru kita masuk tajuk solat berjemaah. Dalam solat berjemaah ni ada banyak perbincangan, masbuk, semua ada insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.